juga yang melakukan bai'ah dengan kumpulan Daesh ataupun IS. Okey? 5 orang ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Pihak polis memandang serius kejadian serang hendak militan Abu Sayyaf terhadap pasukan polis di Beaufort, Sabah. Rentetan itu, sarang penempatan pengganas telah pun dimusnahkan bagi mengekang mereka daripada terus berleluasa. 8 Mei lalu, sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah berjaya menumpaskan 5 lelaki yang dipercayai anggota kumpulan militan Abu Sayyaf. Operasi bersepadu khas yang dijalankan di penempatan haram berhampiran Taman Sri Arjuna, Beaufort, telah menyebabkan beberapa suspek warga asing di sebuah rumah menyerang pasukan polis dengan bersenjatakan pistol dan parang. 5 suspek utama kejadian ditumpaskan manakala polis berjaya merampas 2 pucuk pistol semi-auto Colt 45, 20 peluru hidup dan 3 bilah parang. Kita telah berjaya melumpuhkan satu sel Abu Sayyaf yang bersembunyi di negeri Sabah dan juga yang melakukan bai'ah dengan kumpulan Daesh ataupun IS. Okey? 5 orang ni. Dan kita mengesyaki ada lagi sakit baki, tali-tali baruh dan juga sympathizer kepada kumpulan Abu Sayyaf. Rentetan kejadian itu, seramai 60 anggota dan pegawai polis bersama beberapa agensi lain melancarkan operasi pemusnahan 6 buah rumah di lokasi yang sama. Menurut Ketua Polis Daerah Beaufort, tindakan meroboh dan membakar rumah berkenaan diambil bagi mengelakkan penempatan haram itu dijadikan sarang kumpulan pengganas. Pada 8 hari bulan, pukul 10.30 pagi lebih kurang, jadi tertewasnya 5 Abu Sayyaf Group. Jadi pihak IPD Beaufort, saya telah menggerakkan anggota saya untuk mencari saki-baki kumpulan-kumpulan ini. Dipercayai masih ada lagi. Ya. Jadi kita dapatkan maklumat dan kita search di tempat-tempat kroni mereka di kursi-kursi yang berdekatan. Operasi pemusnahan akan dijalankan secara berperingkat dan pihak polis juga memberi jaminan mengenai keselamatan penduduk daerah itu. Gerakan bagi mengesan saki-baki kumpulan militan itu masih diteruskan. Polis IPK Kelantan meminta bantuan unit bom Bukit Aman bagi menjalankan siasatan lanjut berkaitan insiden letupan kereta di persimpangan Kampung Sirih, Kota Baru. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafin Mamat, polis juga akan menyiasat bagaimana lelaki yang maut dalam kejadian itu memperoleh bekalan mercun yang begitu banyak. Kita masih menyiasat bagaimana mangsa mendapat bekalan mercun. Kita tak pasti sama ada dia sebagai ejen, sebagai penduduk ataupun penjual runcit, ataupun mungkin banyak perkara yang kita nak tengok. Hasil siasatan mendapati mangsa sebelum ini memiliki 2 rekod kesalahan jenayah lampau. Dalam kejadian 5.30 petang itu, seorang lelaki maut apabila kereta yang dipandunya musnah, dipercayai akibat daripada letupan mercun yang dibawa di dalam keretanya. Siasatan awal polis mendapati kemungkinan kejadian berpunca daripada puntung rokok yang menyebabkan mercun yang dibawa meletup. Justru itu, polis memohon kepada mana-mana saksi supaya tampil menyalurkan maklumat. Tinjauan mendapati 25 buah kediaman awam di flat Kampung Sirih dan Masjid Sultan Mansur mengalami kerosakan teruk akibat gegaran letupan berkenaan. Pecup, kan duduk melempi. Tapi naku belakang habis pecup. Aduh kau, bedil ni. Boleh siapa kau siapa tingkat 3 belum
Kau. Lepas tu masjid lagi, rumah tu email lagi. Bunyi tu Super Bowl lah. Mula-mula dia kilat dulu. Lepas pada kilat tu, bunyi bung. Super Bowl lah bunyi. Lepas tu dah bunyi tu kat pakat tubik lah. Tubik tu ada jiran tajuk kita yang umur di belakang. Masuk ke belakang dia nampak lah dengan api nyala tu. Lepas tu kereta dua tu hangus je. Lepas tu putus. Gegaran berkenaan turut mengejutkan 5 kaki tangan masjid berdekatan yang sedang mengira jumlah kedatangan jemaah selepas solat asar. Saya keluar tengok kawasan masjid, dapati cermin-cermin masjid banyak yang pecah lah. Di sekeliling masjid itu banyak yang pecah. Dan tandas masjid yang berada berhampiran dengan tempat kejadian tu rosak teruk lah. Cermin pecah, siling 5 pecah. Menurut polis, siasatan masih dijalankan bagi mencari punca sebenar kejadian. Taktik menggunakan khidmat tonto bagi aktiviti penyelundupan ketum berjaya dikesan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AKSEM Chuping susulan penahanan 3 orang lelaki termasuk 2 tonto di Berseri, Perlis. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Taktik menggunakan khidmat tonto bagi aktiviti penyelundupan ketum dikesan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AKSEM Chuping susulan penahanan 3 lelaki termasuk 2 tonto di Berseri, Perlis. Menurut Komander AKSEM Perlis, Deputy Superintendent Azizan Saman, sepasukan anggota AKSEM Chuping yang melakukan rondaan cegah penyelundupan terserempak sebuah kereta Proton Wira dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan kemudian menemui 47 bungkusan plastik berwarna hitam seberat 470 kg dengan 7 daripadanya ditemui di bahagian tempat duduk penumpang hadapan, manakala selebihnya disembunyikan di ruang tempat duduk belakang dan but kereta yang telah pun diubah suai. Keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dianggarkan bernilai lebih RM53,000 dan kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952, Seksyen 39A/1 Akta Dadah Berbahaya 1952. 69 saman dikeluarkan terhadap pesalah lalu lintas dalam operasi dijalankan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan pada 23 Mei. Timbalan Ketua Polis IPD Johor Bahru Selatan, Superintendent Lim Jin Hui, menyatakan antara kesalahan yang dikenal pasti ialah menunggang di bawah pengaruh alkohol dan memandu melebihi had laju yang dibenarkan. Operasi di Jalan Tun Abdul Razak Johor Bahru ini berjaya mengesan seorang penunggang motosikal menunggang di bawah pengaruh alkohol. Kesemua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 45A/1 dan Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki berusia 35 tahun ditahan polis di Masjid At-Taqwa Gelugur selepas mengganggu jemaah yang menunaikan solat pada 22 Mei lalu. Suspek didapati membawa sebilah pisau berukuran 13 cm yang disimpan di dalam beg sandangnya. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sufian Santung, siasatan mendapati suspek ini tidak bekerja dan turut mempunyai 2 rekod lampau berkaitan jenayah termasuk dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 6/1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Bahaya 1958. Akibat kedegilan menangkap ikan menggunakan bubur naga, 9 nelayan menerima padah apabila ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menerusi Op Ehsan baru-baru ini. Wartawan Halim Din menyertai operasi berkenaan yang dijalankan di perairan Tanjung Karang, Selangor. Sebab bubur naga ni satu alat menangkap ikan yang kata daripada sebesar-besar ikan sekecil-kecil ikan dah kali ditangkap lah. Ini akan merosakkan sistem ekosistem laut lah. Penggunaannya diharamkan, namun aktiviti dipercayai didalangi oleh nelayan laut dalam yang mencerobohi persisiran pantai terus berleluasa.
Kesan penggunaan bubur naga yang mempunyai banyak injap dan bermata kecil ini boleh memusnahkan ekosistem dan sumber hasil laut dalam jangka masa panjang. Lebih mengesankan lagi, penggunaannya menjejaskan pendapatan nelayan, terutama nelayan pantai atau tradisional yang menggunakan cara penangkapan biasa seperti menggunakan pukat hanyut. Kawasan yang ditaruh bubur naga, nelayan pukat hanyut tak akan boleh taruh sebab akan menyebabkan pukat nelayan lah. Sebab tu benda ni jadi bertelagah antara bubur naga dengan pukat hanyut dengan nelayan tradisional lah. Semakin memburukkan keadaan apabila bubur naga ini turut menjadi sumber pendapatan sampingan kepada nelayan sambilan. Berikutan ianya mudah dibeli secara dalam talian dengan harga yang sangat termampu oleh sesiapa sahaja. Kita ini menggerakkan pasukan risikan kita bagi memantau lokasi-lokasi yang dicaki ini terdapatnya aktiviti bubur naga ni. Itu yang kita memang seriuslah di dalam usaha untuk membasmi bubur naga di perairan Negeri Selangor. 999 menyertai Op Ehsan dengan kaedah penyamaran yang dijalankan sepasukan pegawai dan anggota Maritim Malaysia Negeri Selangor April lalu. Jam 6.30 pagi, kami bergerak dari sebuah jeti nelayan ke lokasi sasaran di perairan Tanjung Karang berhampiran sekincan. Kebiasaannya bubur naga dipasang pada waktu malam dan hasil tangkapan akan dikutip sekitar jam 8 pagi keesokannya. Jelas kelihatan daratan yang terlalu hampir dengan lokasi bubur naga dipasang, di mana sepatutnya kawasan perairan berhampiran pantai ini hanya dibenarkan untuk nelayan tradisional yang menggunakan pukat hanyut. Jam 8 pagi, sasaran pertama dikesan. Duduk. Tangan atas kepala. Hasil serbuan pertama ini mendapati dua lelaki warga asing dipercayai bekerja dengan nelayan tempatan sedang leka menarik bubur naga ke dalam bot. Dianggarkan di sekitar kawasan ini, lebih 10 lokasi bubur naga dipasang oleh nelayan yang tidak bertanggungjawab. Ini terbukti apabila Maritim Malaysia berjaya mengesan beberapa lagi bot nelayan menggunakan peralatan sama yang sedang mengutip hasil tangkapan masing-masing. Antaranya bot ini, dua lelaki warga asing dipercayai pekerja dan seorang lelaki tempatan dipercayai pemilik bubur naga ditahan. Angkat tangan atas kepala. Tangan atas kepala. Pemerhatian kami dipercayai kebanyakan pekerja bot nelayan bubur naga ini adalah warga asing. Sudah lama kerja sini? Kerja hari ini? Dah lama baru saja. Sebelum ini kerja mana? Dulu kerja mana? Kerja laut juga ke? Ya. Kau tahu ini pukat apa nama pukat? Ini apa nama ni? Tak tahu. Ini kerja ke ada tokek? Ada tokek. Berapa Satu hari dia kasih upah? Mani berapa? Gaji bang. Berapa? Gaji. Gaji hari kah, gaji bulan kah? Berapa kira? 1,000 lebih. 1,000 lebih satu bulan. Penggunaan bubur naga dengan ukuran panjang sehingga 10 meter tertumpu di kawasan beting dan perairan Cetek sekitar 1 batu nautika dari pantai. Kebiasaannya, setiap bot akan memasang sebanyak 20 set bubur naga yang berukuran 6 hingga 10 meter setiap satu bagi sekali tangkapan. Dipahamkan untuk menarik bubur naga ini memakan masa hampir setengah jam. Jadi di situ boleh kita bayangkan berapa panjang, berapa kepanjangan bubur naga bagi setiap kali aktiviti ini dijalankan. Setengah jam. Dan juga kita bayangkan sekali lagi hasil yang boleh dikawat dalam tarikan selama setengah jam itu. Anak-anak ikan, ada anak-anak ikan, anak-anak ketam, anak udang, semua ada kat dalam ni. Boleh tengok sini hasil.
Hasil operasi, 4 bot bersama 9 kru ditahan secara berasingan kira-kira 1 batu nautikal barat daya Sungai Tengkorak, Tanjung Karang. Maritim Malaysia turut merampas 80 set bubu naga di mana nama industri bubu ini ialah bubu kambang. Ianya digelar bubu naga berikutan saiznya yang panjang sehingga membentuk seperti naga ketika dipasang. Kesemua yang ditahan, 2 kru warga tempatan dan 7 warga asing berusia 20-an dan 50 tahun serta hasil rampasan bernilai lebih RM6,000 dibawa ke Ibu Pejabat Maritim Negeri Selangor untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 11(3)(C) Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Dalam pada itu, Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim menyambut baik usaha Jabatan Perikanan Malaysia dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP untuk mengharamkan penjualan bubu naga. Sebab kita sendiri tahu masalah bubu naga ni boleh merosakkan ekosistem dan juga anak-anak ikan. Yang apa yang kita boleh lihat sekarang, selagi pengharaman tidak dilakukan, selagi isu ni tak akan selesai. Jadi masalah bubu naga ni sentiasa akan timbul. Halimdin 999. Okey. Mana yang ni kita takutlah bila dia mix dengan tepung, coklat, dia akan sekali dengan pokok perang tu lah. Tiga anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dari Balai Bomba Kota Kinabalu nyaris maut setelah terkena renjatan elektrik ketika menjalankan operasi pemadaman kebakaran. Kejadian yang berlaku di perkampungan atas air di Putatan Sabah itu membuka tirai tragedi 999 minggu ini. Dalam kejadian jam 5.30 petang Khamis lalu, 3 anggota terbabit terkena sambungan elektrik ketika menjalankan operasi memadam kebakaran. Sebabkan rumah ni di atas air, so anggota kita yang berjalan di bawah tu, di kawasan pantai tu, di atas kawasan pasir tu, terkena kejahatan lah kerana basah, dalam kebakaran basah. So walau macam mana pun keadaan mereka tu tak serius. Ketiga-tiga anggota terbabit dibawa ke Hospital Queen Elizabeth I dan II untuk rawatan lanjut dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Kejadian kebakaran yang berlaku di Kampung Meruntum, Putatan ini telah mengakibatkan 30 buah rumah atas air musnah. Kebakaran dikatakan berpunca dari sebuah rumah sebelum merebak dengan pantas disebabkan pembinaan struktur rumah yang terlalu rapat. Jam 8 malam, operasi melibatkan 25 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu dan penampang ini berjaya mengawal api daripada terus merebak. 20 anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang turut membantu penduduk terjejas selain mengawal keadaan lalu lintas. Cuma masalah kita tadi tuan tentang air. Selamat. Selamat. Kawasan kebakaran ini berlaku berhampiran dengan jalan utama KK Papar. Dalam masa yang sama juga PDRM berfungsi untuk menjaga keselamatan harta benda mangsa-mangsa kebakaran yang terlibat dan tidak ada mangsa yang menjadi korban dalam kebakaran ini. Menurut penduduk setempat, kejadian ini adalah kebakaran kali kedua dalam sebulan dilaporkan di daerah Putatan selepas kejadian pertama di Kampung Dumpil 22 April lalu. Punca kejadian masih belum dikenal pasti manakala jumlah kerugian masih dalam siasatan. Mangsa-mangsa yang terbabit dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Dewan Serigai Putatan.
Seramai 47 penumpang parah manakala 166 cedera ringan apabila dua transit aliran ringan LRT bertembung dalam kemalangan berhampiran stesen Kampung Baru dan stesen KLCC. Menurut Ketua Polis Daerah Dangwangi, ACP Muhammad Zainal Abdullah, kejadian berlaku jam 8.45 malam melibatkan tren bernombor 40 dan 81. Semasa kejadian, tren dari stesen Gombak yang membawa 213 penumpang dipandu secara automatik manakala tren kosong dari stesen Kampung Baru mengalami kerosakan ketika sedang dipandu uji oleh pemandu. Kita dapati mungkin berlaku miscommunication di pusat kawalan LRT ini. Jadi kita akan menyiasat sejauh mana berlaku breakdown tadi dan kalau kita lihat ini merupakan satu kemalangan. Kesemua mangsa berjaya dikeluarkan dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong, pihaknya akan menubuhkan panel pasukan petugas khas untuk menyiasat tragedi ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 201 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Pernah diserbu dan ditutup selama 3 minggu atas kesalahan yang sama. Namun, sebuah premis memproses bijirin secara pukal masih tidak serik. Pemeriksaan yang dijalankan bahagian keselamatan dan kualiti makanan Pulau Pinang mendapati premis berkenaan masih kotor dan menjijikkan. Perinciannya bersama wartawan Iman Syafiq Jamaluddin. Seramai 21 anggota dari Jabatan Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Pulau Pinang bersama pihak berkuasa tempatan menyerbu sebuah kilang memproses bijirin secara pukal di kawasan Bukit Pancur. Pemeriksaan susulan di premis sama dibuat selepas diarahkan tutup 3 minggu yang lalu. Ini kalau gini, kalau kata ada lipat ke, ni benda tengok tak ada tahu apa-apa. Ni buat apa ni? Punya ni ada punca lah untuk terdedah. Untuk ni tercemar dengan benda asing. Bahan yang digunakan untuk memproses makanan juga didapati tidak disimpan dengan kemas dan ada yang hanya dibiarkan di atas lantai setelah siap dimasak. Pemeriksaan lanjut turut menemui kulat di dalam mesin memproses makanan yang masih digunakan. Lihat kalau kita tengok yang ni coklat dia mix dengan tepung dia ada naik fungus lah. Okey. Mana yang ni kita takutlah bila dia mix dengan tepung coklat dia akan sekali dengan pokok peras lah. Dengan sirih lah. Kalau fungus dia kalau kata siapa yang allergic kalau kata kena EU masalah dia boleh mati tu. Kalau dia allergic. Mesin yang digunakan untuk memproses bijirin serta makanan juga didapati sangat kotor dan berdebu. Kalau kita tengok kat sini dia ada berdebu di sini Ada debu Debu ni bahaya sebab dia boleh jatuh dalam makanan dan dia akan dibungkus sekali dan kita akan makan sekali dengan debu ni. Penggunaan logo halal juga turut diragui kerana kebersihan persekitaran kilang berada dalam keadaan yang tidak memuaskan. Tak boleh lah, dia mau ambil you punya nama lah. You yang buat. Jadi dia komplain dia kata dia yang buat. Sama ni you bubur sini atau you bubur sini siapa? Kita tak kisah. Tapi you kena lekat lah ni. Sama, nanti saya akan panjang. Kehadiran serangga perosak seperti lalat turut dikesan di premis ini. Kilang ini kedua-dua kilang ini mempunyai sijil mesti sijil mesti yang masih lagi valid dan bila kita buat pemeriksaan kita lihat tahap kebersihan yang tidak sepatutnya berlaku lah. Apabila sebuah premis telah memiliki sijil mesti dia perlu mengekalkan tahap kebersihan yang optimum. Okey, dan kita lihat
memang kita tidak berpuas hatilah dengan tahap kebersihan dan kita akan syorkan kepada cawangan lain cawangan yang berkenaan supaya melihat kembali sijil berkenaan sama ada untuk menarik kembali ataupun untuk membatalkan. Okey. Notis amaran serta kompaun berjumlah RM3,500 telah dikeluarkan kepada pemilik premis. Cepatlah weh. Bangun terus. Weh. Bangun. Kerja tanpa memiliki dokumen pengenalan diri dan permit kerja yang sah. Warga asing sanggup menggadai nyawa sendiri semata-mata untuk menyelamatkan diri daripada ditahan pihak berkuasa. Wartawan Syahirah Azhar menyertai operasi bersepadu OPSAPU yang digerakkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya baru-baru ini. Saksikan laporannya. Bahagian Operasi Siasatan dan Pendakwaan Jabatan Imigresen Malaysia menjalankan satu operasi bersepadu di sebuah tapak pembinaan di Kampung Wirajaya, Setapak, Kuala Lumpur. Seramai 98 anggota imigresen terlibat dalam operasi ini dan turut dibantu beberapa agensi penguasaan yang lain termasuk Jabatan Tenaga Buruh JTK. Ketika serbuan, ada di antara pekerja asing yang cuba untuk melarikan diri dan tidak memberi kerjasama kepada penguatkuasa untuk menjalankan pemeriksaan. Immigration, checking. Pakai baju. Immigration, checking. Immigration. Okey, bangun. Bangun dulu. Ya apa besar pening. Cepatlah weh. Bangun terus. Weh. Bangun. Seorang daripada pekerja asing berusia 27 tahun itu cuba melarikan diri dengan membuat terjunan dari tingkat 3 sehingga menyebabkan kakinya patah. Hasil siasatan mendapati warga asing ini tidak mempunyai dokumen dan permit kerja yang sah. Because you don't have passport. You have passport? No. I don't have. So you're okay. To see my brother. Where are you from? Bangladesh. How long you have been here? Sorry. Berapa lama you dekat sini? 1 year, 2 year? 1 year. 1 year. Penyalahgunaan PAS serta tidak mempunyai permit atau dokumen yang sah adalah satu kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kenapa tadi akak lari? Tak tahu. Dah berapa tahun dah kakak kat sini? Ini sebelum lockdown. Itu saya mau kerja sini. Hari ini datang sini sebab apa? Iya, mau kerja. Saya cari kerja. Suami saya meninggal mati. Anak saya umur 1 bulan. Dia mati, saya cari. Hasil siasatan mendapati terdapat beberapa subkontraktor yang menggunakan pekerja asing yang mempunyai pas lawatan kerja sementara PLKS daripada sektor yang berbeza dan syarikat berlainan. Menurut Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Kuala Lumpur, Cik Muhammad Rukman Cik Awang, setiap majikan wajib mematuhi Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. So pada hari ini kita dapati pihak majikan telah gagal untuk mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah dikuatkuasakan di bawah ordinan darurat kewajipan majikan untuk sediakan penginapan. Okey, kita dapati kemudahan penginapan. Pihak majikan mesti sediakan katil, tilam, bantal, selimut. Di samping kemudahan-kemudahan lain seperti tempat mandi, tempat guna sama untuk memasak dan lain-lain kemudahan yang diperlukan di bawah undang-undang dan peraturan. Kegagalan syarikat untuk mendapatkan perakuan daripada Jabatan Tenaga Kerja boleh disabitkan kesalahan sehingga RM300,000 atau 3 tahun penjara.
pada kali ini pihak jabatan akan mengambil tindakan tegas kegagalan majikan di bawah ordinan darurat. Kita pasti kita ambil tindakan di bawah Seksyen 24 FB arahan pindah terhadap majikan yang penginapan ke tempat yang bersesuaian mengikut peraturan yang diwajibkan di bawah peraturan. Memang kita dapati sangat very poor living condition dengan penginapan yang teruk dan kemudahan bilik air, tempat mandi dan tempat masak tidak disediakan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Setiap majikan wajib menyediakan tempat mandi ataupun tandas yang bersih dan sempurna. Tapi apa yang kita boleh lihat di sini, keadaan tandas atau tempat mandi sangat kotor dan sebanyak 7 tandas sahaja yang disediakan. Dan saya difahamkan satu tandas hanya boleh digunakan seramai 15 orang sahaja. Tapi apa kita boleh lihat, 7 tandas digunakan seramai beratus pekerja. Seramai 329 orang telah diperiksa dan 269 warga asing telah ditahan. Hasil pemeriksaan mendapati pekerja-pekerja tidak mempunyai sebarang dokumen yang sah dan menyalahgunakan PAS PLKS sedia ada. Laporan Syahirah Azhar. Korang kan dah kata jangan main betul. Untuk polis datang. Balik boleh tu, balik. Korang kan dah kata jangan main betul. Untuk polis datang. Sepasukan anggota polis nyaris cedera selepas hampir terkena letupan mercun ketika cuba menyuraikan kira-kira 200 orang individu yang berkumpul di kawasan tempat letak kereta di Pangsapuri, Seri Perak, Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Anggota polis yang bertugas untuk memberi keamanan kepada orang ramai untuk menghentikan perbuatan bermain mercun di kawasan terbabit tidak diindahkan. Semasa pihak polis sedang menyuraikan orang ramai yang sedang berkumpul, satu letupan kuat berlaku dan hampir terkena anggota polis yang sedang bertugas di lokasi kejadian. Detik-detik mengejutkan itu berjaya dirakam dan menjadi tular di media sosial dengan lebih 60,000 tontonan. So, selepas dah saya tengok video tu, sebenarnya saya pun terfikir-fikir juga. Saya tak faham apa yang diorang fikirkan sebenarnya. Sebab kita tahu kalau main mercun tu, kalau kita main sendiri-sendiri pun memang bahaya. Tapi ini kita tengok dia campak dekat orang awam pula, dia campak dekat polis kan, pihak polis. So benda tu lagi berbahaya lah. Viral 999 bertemu Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai untuk mendapatkan perincian kes. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 3/5 Akta Kesalahan Kecil iaitu membakar mercun, dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan iaitu ugutan jenayah terhadap pegawai polis, iaitu 14 hari bulan 5 jam 9 malam. Saya juga menghantar tim saya pergi mencari risikan dan kita telah berjaya menangkap pada bulan seorang lelaki yang remaja dan beliau apabila ditanya mengakulah sebenarnya dia yang membaling dan rakan-rakan lain yang lain ada membantu, ada yang menyalakan sumbu kemudian pas kepada yang tangkapan pertama dia membaling ke atas polis. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Mewakili tim penerbitan 999, saya Sofia Nur Solihatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.